Itu bab yang datang pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Kita sembahyang berjamaah, dia ada dua macam. Satu sembahyang yang imam baca kuat. Sembahyang apa? Subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca Fatihah, habis imam nak baca surah. Adakah kita disuruh baca Fatihah semasa imam membaca surah? Itu bagi kes sembahyang yang imam baca kuat. Yang kedua, bagi kes sembahyang yang baca sir, baca pelan. Sembahyang apa? Zuhur, asar. Adakah kita disuruh baca Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua? Ataupun makmum juga disuruh membaca Fatihah dan surah? Itu perbincangan dia di bawah tajuk ni. Ketahuilah saudaraku, adakah satu orang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam? Kita boleh tak boleh? Kita jadi makmum, imam duk baca, kita pun duk gelut baca. Boleh tak boleh? Itu soal. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ni, dapatlah kita tahu akan hukumnya. Dia kata kita baca hadis. Saat lagi, lepas pada kita baca hadis, kita akan faham. Dia kata. Baik. Hadis dia an Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya berjemaah sembahyang subuh sebagaimana adatnya berjemaah dengan segala sahabatnya. Ubadah bin, kita dah cerita dah, Ubadah bin As-Samit. Siapa dia ni tuan-tuan? Ubadah bin As-Samit, sahabat Nabi. Kulit gelap sikit. Dia di antara pimpinan tentera waktu nak pergi tawan Mesir. Dia pada mulanya dihantar satu orang sahabat yang bernama Amru bin Al-As, pimpin satu pasukan tentera untuk pi buka Mesir. Ataupun dalam bahasa kita kata untuk nak pi tawan Mesir. Amru bin Al-As bila dia sampai di sana, dia nampak tak makan cekak. Dia sampai-sampai dia tengok hebat yang kata pemerintah Mesir ni dengan tentera dia, dengan dia rasa tak makan cekak. Dia hantar balik utusan dia mai jumpa khalifah pada masa tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata tak makan cekak, kena hantar bantuan. Sayyidina Umar hantar lagi 4,000 orang pilih. Tiap-tiap 1,000 ada satu komander. Tiap-tiap 1,000 satu komander. Yang kata Ubadah bin As-Samit, dia salah seorang daripada 4 ini. Dia pimpin 1,000, dia ketua. Ubadah bin As-Samit. Bila sampai sahaja Ubadah bin As-Samit ni, sebelum kita baca hadis dia ni, kenal dulu dia ni siapa. Bila dia sampai saja di Mesir, dia tak ada peduli apa. Dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir. Berani dia ni. Dia sampai, dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir. Dia langkah masuk saja di Balai Rung Seri. Raja Mesir ni, raja yang memerintah pada masa tu nama dia Muqawqis. Muqawqis ni, dia tengok muka Ubadah bin As-Samit masuk, dia lari. Dia lari. Kata Al-Muqawqis, dia kata tolong suruh budak hitam tu keluar. Dia kata. Yang kata Ubadah bin As-Samit ni dia berdiri, dia tak ada genjak sikit pun, dia kata balik dekat Raja Mesir ni. Dia kata kalau hang takut kat aku kerana aku hitam, tentera aku lagi hitam pada aku. Dia kata. Saya cerita dah benda ni di Masjid Sultanah Bahiyah. Halo Ustaz, cerita dah. Bila habis kuliah ada seorang mai tanya saya. Dia kata, Ustaz, memang tentera hitam-hitam semua ke? Saya kata, tak.
Saja Ubadah bin As-Samit ni saja dia nak jawab dekat Muqawqis ni, dia saja kata. Dia kata kalau hang takut kat aku masuk hang lari, lepas tu hang suruh pengawal hang mai rengkuh aku bawa keluar. Kalau hang takut kat aku kerana aku ni gelap, kerana aku ni hitam, aku nak abad kat hang. Nuh ada belakang tu lagi hitam pada aku. Ada sahabat ni dia betul lurus ni, dia tak. Dia mai tanya, memang hitam sungguh kau Ustaz tentera? Saya kata dak. Jaga tuan-tuan, kadang-kadang ada ramai ni ada yang hak jenis kaki 12 inci ni ada. Sampai orang melawak pun dia duduk baca betul lagi kan. Dia sekaki 12 inci, satu hun pun tak boleh lebih. Lebih tak boleh, korang tak boleh. Dia sekaki 12 inci, tu ya. Kalau dia jadi ketua jabatan, jenuh. Dia duduk pegang general order tu lah, dia duduk pegang tu, ada lah general order, boleh tak ada, tak boleh. Oi kacau. Nampak tuan? Jadi dia ada kena ada lah. Diplomasi tu kena ada. Kalau tidak, tak boleh jadi ketua. Jangan jadi ketua. Orang nak bagi jadi ketua, tolak. Pasal apa? Pasal saya sekaki 12 inci. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia masuk jumpa Raja Mesir, Raja Mesir lari. Lari dia kata kat pengawal dia, buat keluar tu hak hitam tu. Aku tak tengok dia. Dan pasal apa? Aku tengok dia, aku gerun dah. Dia kata. Aku dengar cakap dia, aku takut. Ni yang kata sahabat Nabi ni tuan-tuan, hebat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka pegang Allah dan Rasul. Dia tak pegang yang lain dah. Maka hebat ada kat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata balik dekat Muqawqis ni, dia kata kami adalah tentera yang kami perang kerana nak cari keredaan Allah. Dia kata. Kami tak ada ingat lain. Kami main perang ni kerana kami mencari keredaan Allah. Dan kami adalah tentera yang mengidamkan syahid. Dia kata. Dan yang kedua, kami adalah tentera yang makan takat nak bagi hilang lapang. Dia kata. Banyak tu dia kata. Raja duk menyorok tengok. Akhirnya yang kata Ubadah bin As-Samit ini meninggal di Baitul Maqdis. Hari ni kau tuan-tuan pergi umrah, ambil package ziarah Baitul Maqdis. Masuk aja kawasan perkuburan Islam di Baitul Maqdis, kubur dia di antara awal-awal yang kita jumpa. Kubur Ubadah bin As-Samit. Hebat dia ni tuan-tuan. Bukan dia saja hebat, isteri pun hebat. Ubadah bin As-Samit ni bukan dia saja hebat, isteri dia pun hebat. Bini dia nama Ummu Haram. Daripada awal-awal cita-cita nak mati syahid, Allah bagi kat dia. Dia mati ketika ikut rombongan peperangan membelah lautan. Nak pergi perang naik kapal laut ni. Siapa dia? Isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Dia dua beradik dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Mak kepada Anas bin Malik. Tuan-tuan, yang kata sahabat-sahabat Nabi ni bukan kata sahabat laki-laki. Sahabat perempuan pun hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Katanya telah sembahyang Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia sembahyang subuh berjemaah. Dia kata hari itu Nabi sembahyang subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat lain. Maka kemudian daripada sudah Nabi baca Fatihah, maka membaca Nabi SAW akan surah dengan nyaringnya. Sembahyang subuh. Habis iftitah, Nabi baca Fatihah. Habis Fatihah, Nabi baca surah. Oleh kerana sembahyang subuh, bacaannya nyaring, baca kuat. Maka kata Ubadah, فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةِ. Itu dia, ni dia nak cerita ni. Maka berat, yakni terasa lambat dan jadi tersekat-sekat dan tersasul bacaan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi jadi imam sembahyang subuh. Waktu baca Fatihah cantik, waktu Nabi baca surah, bacaan Nabi pada pagi itu, bacaan Nabi jadi terganggu. Bacaan jadi tak flow. Bacaan jadi tak lancang. Pasal apa ni? Kerana berlawan membaca dengan makmum di belakangnya. Syekh belakang ni kacau.
Nabi habis baca Fatihah, Nabi baca surah. Nabi tengah duk baca surah, Syekh belakang ni duk baca terah sampai ganggu Nabi. Itu yang orang duk kata apa? Bila kita habis sembahyang fardu, wirid pelan. Pasal apa wirid pelan? Pasal kacau kawan hak mai kendian ni. Mereka duk sembahyang di belakang, ganggu dengan kita. Bukan masalah Wahabi. Kita duk kata ni, geng ni tak bagi wirid lepas sembahyang ni Wahabi. Bukan masalah Wahabi. Masalahnya wirid derah tu mengganggu di belakang tu. Masalah dia apa? Masalahnya ada hadis yang melarang benda ni. Tune otak kita bagi betul tentang benda ni. Ini Nabi SAW sendiri kena. Nabi sembahyang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca Fatihah, masa Nabi baca surah, kawan belakang duk baca derah. Bacaan derah dia tu mengganggu Nabi SAW. Dan ada satu orang hantar kat saya satu teks lawak. Mereka ni bukan saya, mereka duk hantar kat teks lawak ni. Tapi lawak Arab lah, lawak Arab. Dia kata satu budak balik rumah, lepas tu masuk pancok mandi. Waktu dia mandi, dia duk tala'al badru alaina min saniyatil wada', duk dalam bilik air tu sambil duk mandi sambil duk ni. Pak dia dengar pergi duk ketuk pintu bilik air ni. Ketuk, suruh buka. Budak ni pun buka masuk, dia tabuh anak dia ni. Dia kata, duduk dalam toilet, duduk dalam pancok mana boleh duk baca Quran. Pak ni pun kayau lah budak ni, kena penabuh dengan pak dia, kayau. Mak ni mak lawat ni pasal apa? Dia kata ni anak hang ni hang kena ajak dia elok-elok. Duk baca Quran dalam pancong. Mana boleh? Mak ni kata, cek baca apa? Dia kata cek duk nyanyi tala'al badru alaina. Mak kata balik dekat pak ni, dia kata apalah pak hang, tu bukan Quran, tu nasyid. Pak ni pula pergi duduk penyuruh rumah duk teriak. Aku duk teriak. Mak ni pergi tanya pula. Mak ni pergi tanya awak, pak hang pasal apa? Teriak pasal apa? Dia kata 30 tahun dah aku duk baca yang tu dalam sembahyang. Allahu Akbar. 30 tahun dah dia kata aku duduk semayang ni, lepas pada Fatihah waladhdallin amin tala'al badru alaina min saniyati, aku duduk ingat aku Quran, dia kata. Ayat ni yang orang Penang kata apa? Punggah, kata ni punggah ni. Tapi itu bukan hadis, itu adalah cerita teks bahasa Arab ni hantar mereka kita. Kan? Masya Allah tuan-tuan. Yang kata orang Melayu ni jangan buat pasal kan. Orang Melayu ni dia kalau bunyi Arab ya, dia Quran lah. Bunyi Arab sikit hadis lah. Pasal apa? Pasal dia pun tak tahu Quran hadis apa, dia pun tak tahu. Bunyi Arab tu dia dah. Dia kira agama dah yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh. Dia baca Fatihah, okey semua orang dengar. Bila dia baca surah, kawan duduk belakang ni duk baca apa derah sampai mengganggu Nabi SAW, dan mendengar Nabi SAW akan bacaan dia sehingga menghabiskan oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Jadi ganggu. Nabi duk nak perhabis sembahyang tu, jadi kacau dah. Jadi kacau dengan kawan duk baca derah belakang ni. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata falamman sarafa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Nabi kata, maka tak kala berpaling dan selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam akan sembahyangnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jemaah yang ada di belakang dia, bahwasanya aku nampak kamu membaca di belakang imam, yakni di belakang aku tadi. Bila habis sembahyang subuh 2 rakaat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih kat depan, Nabi kata, tadi masa aku duk baca surah tadi, hampa kalau duk baca apa di belakang ni tadi? Nabi kata lagu tu. Qal, kata hadis itu, qulna ya Rasulullah, wallah.
Kata Ubadah, maka berkatalah kami kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sangat benarlah apa yang Tuan kata itu. Wallahi, kami sekalian membaca di belakang imam tadi. Dia kata betul. Dia kata betul. Masa Nabi habis Fatihah, masa Nabi baca surah, belakang ni pakat duk baca. Memang betul. Kalau itu yang Tuan maksudkan, memang betul lah. Kami memang baca. Masa Tuan duk baca surah, kami duk baca di belakang ni. Sambung hadis tu, dia kata, qal fala taf'alu illa bi ummil Quran. Okey. Sabda Nabi SAW, maka jangan sekalian kamu baca apa-apa, melainkan hendaklah baca ibu Quran, yakni Fatihah sahaja. Nabi kata, lepas aku habis baca Fatihah, aku nak baca surah, hampa baca Fatihah saja masa tu, dan baca dengan pelan. Jangan pergi baca hal lain. Lagi imam dah habis dah Fatihah, imam baca surah, imam baca pula surah panjang, makmum ni dah baca Fatihah habis dah, dia pun petik satu surah juga lagi. Jangan. Dia nak mencelarukan keadaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman ini sambung hadis tu, fa innahu la salata liman lam yaqra illa biha. Kerana bahawasanya tidak ada sembahyang, yakni tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Okey, hadis ni menjadi dalil bahawa makmum walaupun dalam sembahyang yang baca derah, subuh, maghrib, isyak, bila imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah, makmum tetap diwajibkan membaca Fatihah. Ini dalil dia. Okey, baik. Maka jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun, kalau tak baca Fatihah, pergi baca apa surah lain, tak pakai. Kena baca Fatihah. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Ubadah itu hadis yang hasan, dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Nabi SAW. Sabdanya, tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah di dalam sembahyang dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis lebih asah, lebih sahih lagi, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari, oleh Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Okey, jadi faham dia apa dia? Kalau dalam kes sembahyang, imam baca derah. Bila imam habis baca Fatihah, imam baca surah, kita kena baca Fatihah. Dan ini dalil dia, dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Clear?